Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustazah Amiza dalam subjek Pendidikan Islam tahun 1 di bawah tajuk ibadah iaitu di bawah bidang ibadah iaitu tajuknya solat sempurna. Tajuk kita hari ini ialah solat sempurna. Okay, sebelum itu mari kita tengok terlebih dahulu objektif pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat menyebut maksud rukun solat dengan betul dan murid akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 daripada 13 rukun solat dengan tepat. Okay, itu dua objektif yang kita akan pelajari hari ini. Okey, sebelum itu, rukun solat ada berapa semuanya? Agak-agak anda lah, rukun solat ini ada berapa semuanya? Adakah 10? Adakah rukun solat ada 10 semuanya? Tidak. Adakah rukun solat ada 12? Pun tidak. Adakah rukun solat ada 15? Lagi banyak? Pun tidak. Adakah rukun solat ada 13? Ya, rukun solat ada 13 semuanya. Saya nak kamu ingat rukun solat ada 13. Kalau saya tanya, rukun solat ada berapa? Ada 13. Bukan 12, bukan 15, tapi 13. Okey. Ini dia. Rukun solat ada berapa? Rukun solat ada 13. Okey. Okey, apakah rukun solat? Ya, jadi kita dah tahu rukun solat ada 13. Tapi apa maksud rukun solat ni, Ustazah? Ini dia maksudnya. Okey, rukun solat ialah perkara yang mesti dilakukan. Saya lukis sini. Mesti dilakukan. Maksudnya, ada 13 perkara yang mesti kita lakukan dalam solat. Jika tidak dilakukan, solat akan batal. Kalau kamu tak buat 13 perkara tu, maka solat kamu akan batal. Walaupun kamu tertinggal satu saja. Ada 13 rukun solat, kamu hanya buat 10 saja rukun solat. Maka solat kamu akan batal. Kamu kena solat semula. Okey. Jadi apa 13 perkara tu, Ustazah? Apa 13 perkara yang kita wajib buat tu? Yang mesti kita lakukan tu? Mari kita tengok satu persatu. Okey. Rukun solat. Yang pertama ialah berdiri tegak. Berdiri tegak. Okey. Sebelum takbiratul ihram, iaitu Allahu Akbar tu, kita hendaklah berdiri menghadap kiblat. Sekiranya tidak mampu berdiri, barulah kita boleh solat duduk ataupun solat baring. Tapi kalau kita sihat walafiat, macam Syazwan, Badrul Amin, Airil, Hanan, semua budak-budak tahun 1 saya masih lagi boleh berdiri dengan tegak. Jadi kamu wajib berdiri dengan tegak. Sebab itu ialah rukun solat. Kalau macam nenek Ustazah dah tak boleh berdiri lagi, dia dah sakit, jadi dia boleh solat dalam keadaan berbaring. Okey, yang kedua pula ialah niat. Yang kedua ialah niat. Kita kena baca lafaz niat solat fardu. Okey, ada solat lafaz niat solat, dia berbeza setiap kali solat. Ini untuk subuh, ini untuk zuhur, asar, maghrib dan isyak. Dia tak sama. Cumanya berubah dekat nama solat dengan bilangan rakaat dia. Okey, untuk lafaz niat solat subuh. Okey, kamu boleh ikut saya baca sekali. Usolli fardhu subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala.
Sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Itu subuh. Awal pagi baca yang lafaznya subuh ni. Zuhur pula. Usalli farda zuhri 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Untuk lafaz niat solat asar, usalli fardal asri 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Untuk maghrib pula, usalli fardal maghribi 3 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Untuk isyak pula, usalli fardal isya'i 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Jadi, kesemua lafaz ni adalah wajib kita baca. Tapi jangan kamu baca 5 ni sekaligus. Masa subuh, baca yang ni saja. Masa zuhur, baca yang ni saja. Terusnya untuk asar, maghrib, isyak pun sama. Itu yang kedua. Yang ketiga pula ialah membaca takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Sebut dengan betul takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Iaitu kamu membaca bacaan Allahu Akbar. Kamu tengok tangan dia ni. Kamu dalam keadaan macam ni. Sambil membaca Allahu Akbar. Itu ialah takbiratul ihram. Itu juga adalah rukun dalam solat. Yang keempat pula ialah membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah. Semua kita tahu macam mana bacaan surah Al-Fatihah kan? Jadi, lepas kamu takbiratul ihram, baca surah Al-Fatihah ialah wajib. Adalah rukun. Kalau kamu terlupa baca surah Al-Fatihah ni, maka solat kamu akan batal. Yang seterusnya ialah, yang kelima, ialah rukuk serta tumakninah. Apa itu rukuk? Ini perbuatan rukuk. Rukuk serta tumakninah maksudnya tumakninah ni kamu berhenti sekejap. Bukannya kamu terus rukuk angkat balik. Dah macam kartun kamu solat. Jadi rukuk ni kamu kena baca Subhana Rabbiyal Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Ini yang kamu perlu baca semasa rukuk. Jadi perbuatan ini ialah perbuatan yang rukun. Kamu kena buat. Kalau kamu terlupa, kamu lupa rukuk terus sujud, maka kamu kena ulang semula. Yang keenam ialah i'tidal. Tadi kamu dalam keadaan macam ni. Kemudian yang keenam ialah kamu berdiri. Mau berdiri macam ni. I'tidal. Serta tumakninah. Apa yang kamu kena baca di sini ialah Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Perbuatan rukun ialah i'tidal. Perbuatan ni, kamu kena buat perbuatan ni. Daripada rukuk tadi, kamu kena berdiri dulu. Jangan terus sujud ke bawah. Yang seterusnya, ni yang saya cakap tadi, sujud. Apa itu sujud, Ustazah? Ni ialah sujud. Ni ialah perbuatan sujud. Yang ketujuh ialah sujud serta tumakninah. Maksudnya sujud, kamu letak dahi kamu dekat sejadah ni. Kaki ni kena dekat sejadah. Lutut, tangan ni dan dahi kamu ni mesti kena sejadah ni.
kena lantai lah. Sujud serta tamakninah, maksudnya kamu kena berhenti sekejap, jangan terlalu terburu-buru. Jangan terlalu nak cepat sebab nak makan ke, tak boleh. Kena jangan berhenti sekejap. Okey, masa sujud ni apa yang dibaca ialah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Okey, ni ialah sujud. Okey. Benda ni ialah juga rukun, kamu kena buat. Okey, yang seterusnya ialah yang ke-8 ialah duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud. Lepas saja kamu sujud tadi, kamu kena angkat balik untuk duduk, iaitu duduk antara dua sujud. Kenapa disebut duduk antara dua sujud? Sebab lepas kamu duduk ni, kamu akan sujud semula. Okey. Apa yang kamu kena baca dekat sini ialah Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Cantik doa ni. Okey, ni yang kamu kena baca semasa duduk antara dua sujud. Okay, perbuatan ni juga ialah rukun. Kata perbuatan ini adalah rukun. Okay, yang ke-9 ialah duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir. Okay, macam mana duduk tahiyat akhir? Okay, duduk dengan mengeluarkan kaki kiri ke bawah kaki kanan dan pangkal paha iaitu punggung dan diletakkan di atas lantai. Okay, macam ni lah. Senang cerita, kamu duduk macam ni. Yang duduk pada orang akhir solat tu, dalam keadaan duduk macam ni. Kaki dia macam ni. Ni ialah duduk tahiyat akhir. Ni juga adalah rukun. Yang ke-10 ialah membaca tasyahud akhir, iaitu membaca tahiyat akhir lah. Tasyahud ataupun tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatul tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Ni ialah bacaan tasyahud akhir ataupun biasa orang sebut membaca tahiyat akhir. Okay, yang seterusnya ialah membaca selawat. Membaca selawat iaitu bacaan ada dalam buku teks kamu, muka surat dari muka surat 107. Lupa saya nak maklumkan. Ada dalam buku teks, semua bacaan ni kamu boleh rujuk. Okay, bacaan selawat ni iaitu kamu akan baca semasa kamu duduk macam tadi. Masa keadaan macam ni, duduk tasyahud akhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini ialah bacaan selawat yang wajib kita buat juga. Termasuk dalam rukun solat. Kalau kamu tertinggal ataupun terlupa, maka solat kamu akan batal dan kamu kena solat semula. Okay, yang ke-12 ialah memberi salam. Iaitu pada akhir sekali kamu memberi salam dengan memalingkan muka ke arah kanan
dan memberi salam, dan diikuti pula sebelah kiri juga dengan memberi salam. Okay, kan sepatutnya kalau biasa kita solat Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah 2 kali kan? Jadi sebenarnya untuk rukun ialah memberi salam pertama. Allah. Maksudnya salam pertama lah. Satu-satu. Susah sangat. Salam pertama maksudnya kamu Assalamualaikum warahmatullahi. Itu rukun. Tapi salam kedua ni Assalamualaikum warahmatullahi. Itu adalah sunat. Kalau dalam keadaan kamu ni nak terkentut ni dah tahap akhir. Assalamualaikum warahmatullahi. Tiba-tiba kamu terkentut. Bunyi kentut kamu. Adakah solat kamu sah? Ya, solat kamu sah kerana rukun yang kamu buat ialah memberi salam pertama tu kamu dah buat. Tapi kamu tak sempat nak buat rukun salam yang kedua iaitu sunat. Jadi cukup sampai salam pertama saja. Kalau kamu dah terkentut dah terbatal solat, dikira sah solat kamu. Sebab yang rukun ialah salam pertama. Minta maaf saya terlupa tulis salam pertama dekat sini. Salam kedua tu adalah sunat. Okey, dan yang terakhir ialah tertib. Apa maksud tertib, Ustazah? Apa maksud tertib? Okey, tertib maksudnya ikut aturan. Maksudnya ikut turutan. Maksudnya mengikut turutan seperti yang dahulu didahulukan dan yang kemudian dikemudiankan. Perkara yang lain dilakukan di dalam solat dari rukun ini dinamakan sunat. Seperti yang cakap tadilah, apa yang tak ada dalam kita belajar salam kedua, semua tu dinamakan sunat. Tertib ni mengikut turutan. Lepas kamu baca Fatihah, kamu rukuk, jangan terus sujud. Contohnya Allahu Akbar, lepas baca lafaznya solat tu Allahu Akbar tu sujud. Lepas sujud tu baru rukuk. Itu dah terbalik. Jadi itu bukan mengikut tertib. Tertib maksudnya kamu ikut turutan daripada berdiri, lepas tu membaca lafaz niat, lepas tu membaca surah Fatihah, lepas tu rukuk, lepas tu i'tidal, lepas tu sujud. Itu adalah mengikut turutan. Maksudnya tertib. Jangan suka hati kamu je. Nak rukuk dulu ke, nak sujud ke, nak baring ke. Okey? Okey. Jom ingat semula, itu adalah 13 rukun solat yang kita kena tahu. Yang pertama, berdiri tegak, niat, takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, rukuk serta tamakninah, i'tidal serta tamakninah, sujud 2 kali serta tamakninah, duduk antara 2 sujud serta tamakninah, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, selawat ke atas Nabi Muhammad dan Ibrahim, memberi salam pertama, dan yang terakhir ialah tertib. Okey, sekarang masa untuk membuat latihan. Kamu boleh rujuk buku aktiviti kamu muka surat 113 iaitu tajuk solat sempurna. Okay, dia suruh kamu pilih dan tuliskan. Okay, pilih dan tuliskan. Okay. Ni, bagi yang tak boleh baca jauh ini, saya terangkan satu persatu dekat sini ya. Okay, ni maksudnya dalam solat. Dalam solat. Yang kedua ni ialah takbiratul ihram. Saya tulis T ya. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Yang ini berdiri bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu. Okay, yang ni niat. Niat. Yang ni
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang ni terbatal. Kita buat macam ni. Terbatal. Jadi, saya akan tolong kamu baca. Okey. Bagi yang tak boleh baca Jawi, boleh rujuk ni lah. Okey. Rukun solat ialah perkara yang mesti dilakukan dalam solat. Niat takbiratul ihram. Apa? Kamu letaklah dekat sini apa jawapan kamu. Rukun solat ialah perkara yang mesti dilakukan dalam solat. Jika tidak dilakukan, solat akan apa? Okey. Rukun solat yang pertama apa? Ini rukun solat yang pertama apa? Rukun solat yang kedua apa? Rukun solat yang ketiga apa? Okey. Lafaznya apa? Rukun solat yang ni berkaitan dengan yang ni lah. Apa bacaan bagi rukun solat yang ketiga ni? Contoh rukun solat yang ketiga kita belajar tadi ialah membaca takbiratul ihram kan? Macam mana bacaan takbiratul ihram tu? Kamu boleh rujuk buku teks ataupun tengok video pada awal-awal tadi juga. Okey. Seterusnya, kamu buat aktiviti muka surat 114 ni. Yang ini kamu boleh rujuk buku teks muka surat 107. Boleh rujuk buku teks. Okey, saya bantu kamulah. Sahaja aku menunaikan solat fardu apa? Subuh ataupun zuhur. 2 rakaat. Okey, solat apa yang 2 rakaat? Subuh ataupun zuhur? Subuh lah kan? Kalau subuh, kamu warnakan ini. Okey. Yang kedua, sahaja aku menunaikan solat fardu zuhur. Okey, zuhur ada berapa rakaat? Ini zuhur. Zuhur ada berapa rakaat? 3 ataupun 4. Kamu tandalah. Okay, yang ketiga, sahaja aku menunaikan solat fardu maghrib ataupun asar. Tapi dia tulis ni 4 rakaat. Solat apa yang 4 rakaat? Maghrib ataupun asar. Okay, yang seterusnya yang keempat, sahaja aku menunaikan solat fardu maghrib. Maghrib ada berapa rakaat? 3 rakaat ataupun 4 rakaat. Dan yang terakhir ialah sahaja aku menunaikan solat fardu Isyak. Isyak ada berapa rakaat? Isyak ada berapa rakaat? Kamu boleh cari kat sini. 3 ataupun 4 rakaat. Tunaikan Allah Ta'ala. Boleh rujuk buku teks muka surat 107. Ada semua dalam itu. Okey? Selesai. Okay, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Okey, semoga bermanfaat untuk anda semua. Okey, semoga objektif pembelajaran kita hari ini tercapai. Okey, sekian saja untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.